Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi al-kiram. Wa ila khususan ruh al-alim al-allamah. Wa ila khususan ruh al-imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu al-bari wa qaddasallahu sirruh. Wa ila khususan ruh al-alim al-allamah al-syekh Abu Ali al-Banjari al-Nadwi al-Maliki al-Ustadz Ahmad Fahmi ibn Zamzam hafizahullahu ta'ala wa matta'ana Allah bih. Wa ila jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanak Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al zahirana muzayyanan bisyari'ah wa batinana muhalla bitariqah kay tusyrika 'alaina anwarul haqiqah. Waj'al ma'ani syajarati la ilaha illallah Muhammadur Rasulillah thabitatan rasikhatan fi qulubina wa asrarina birahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana telah mempertemukan kita kembali di dalam majlis pengajian ilmu pada malam ni setelah sekian lama terhenti akibat daripada pandemik COVID-19 yang menyerang kembali negara kita. Dan alhamdulillah malam ni Allah Ta'ala takdirkan kita untuk menyambung semula pengajian bacaan kitab Ayyuhal Walad karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullahu al-bari wa qaddasallahu sirruh, yang diterjemahkan oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam hafizahullahu ta'ala alaih, hafizahullahu ta'ala wa matta'ana Allah bih. Jadi kita sambung daripada pengajian kita yang lalu. Bagi yang ada kitab iaitu muka surat 33, faedah yang terakhir iaitu faedah yang ke-7. Faedah bukan yang terakhir, iaitu faedah yang ke-7 daripada 8 faedah yang dapat kita ambil manfaatnya, hasil daripada pengalaman, hasil daripada apa yang didapati oleh Al-Imam Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala alaih, yang berguru daripada Imam Syaqi Al-Balkhi rahimahullahu ta'ala alaih,
yang mana pengajian Imam Hatim Al-Asam dengan Imam Syafiq Al-Balkhi iaitu selama 30 tahun. Kemudian ditanya oleh Imam Syafiq Al-Balkhi kepada Imam Hatim Al-Asam, selama 30 tahun mengaji hang dapat apa? Yang ni kita nak ulang balik pasal lama berhenti. Maka Al-Imam Hatim Al-Asam menyimpulkan pengajian dia selama 30 tahun bersama Imam Syafiq Al-Balkhi iaitu sebanyak 8 perkara, sebanyak 8 faedah yang dia dapati, dan malam ni masuk faedah yang ke-7. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fi darain amin ya rabbal alamin. Kata muallif rahimahullahu ta'ala, faedah yang ke-7 daripada 8 faedah yang dihimpun oleh Imam Hatim Al-Asam daripada 30 tahun dia mengaji dengan Imam Syafiq Al-Balkhi, iaitu faedahnya sesungguhnya aku, yakni Hatim Al-Asam, melihat setiap orang bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga untuk mencari makan dan sumber kehidupan. Jadi Imam Hatim Al-Asam dia tengok keadaan masyarakat sekeliling pada zaman dia. Zaman dia lama dululah. Saya pun tak periksa, tak cek Imam Hatim Al-Asam ni pada zaman mana. Tapi dia pada kalau kita nak agak tu, dia hampir dengan zaman tabi'in, yang tu. Jadi pada zaman tu dah berlaku satu keadaan masyarakat yang mana pada ketika itu setiap orang, yakni kebanyakan orang pada zaman tersebut berusaha dengan sepenuh tenaga. Apa maksud berusaha dengan sepenuh tenaga? Iaitu tumpuan, diberikan sepenuh tumpuan dan keupayaan untuk mencari makan dan sumber kehidupan, untuk mencari makan, makan minum dan sumber kehidupan. Sumber kehidupan ni iaitu punca-punca untuk meneruskan kelangsungan hidup. Rumah, kereta, pada zaman tu mana ada kereta, rumah, kenderaan, kemewahan, pangkat dan sebagainya. Makan nak sedap, minum nak sedap, semuanya nak sedap. Jadi untuk mendapat semua tu dikerahkan sepenuh tenaga, dipusatkan sepenuh fikiran untuk cari dua perkara ni, cari makan minum dan sumber kehidupan. Baik. Kemudian pada ketika tu, jadi pada zaman tu, kalau zaman tu dah ada benda ni, zaman kita lebih-lebih lagi lah. Kalau zaman tu teruk dia 10%, zaman kita teruk macam ni 95%. Pasal tiap-tiap perkara, tiap-tiap zaman yang menghampiri ke arah kiamat, kuih lama agama makin teruk. Agama makin teruk. Baik. Kemudian dan terkadang ia mana? Masyarakat tu atau orang-orang tu terpaksa mengambil yang syubhah dan yang haram. Terpaksa ni maksud dia apa dia? Bukan dipaksa oleh orang. Terpaksa ni yakni memilih hati dia untuk mengambil perkara yang syubhah, perkara yang diragui halal dan haram. Maka hukum syubhah ni ada 3. Yang pertama syubhah yang haram, iaitu hati kita syak pada benda yang haram tu. Hati kita kata benda tu yang haram tu 60% ataupun ke atas. 40% atau ke bawah kita kata benda ni halal. Jadi taradud, berbolak-balik hati kita antara halal dan haram tu, maka itu perkara syubhah. Perkara syubhah ni dia ada 3 hukum, 3 kategori. Pertama, syubhah yang haram, iaitu hati kita kuat sangka kata benda tu haram, benda ni tak halal.
Tapi tak sampai ke tahap 100%. No? Tak sampai ke tahap 100% itu, berapa peratus? Lebih daripada 60%. Lebih daripada 60%. 70%, 80% kita kata haram. Adakah 100% kita kata haram? Tak, 70%. 60% lebih daripada yang halal tu. Kemudian sangkaan kita kata benda ni halal ada juga. Maka itu yang dinamakan apa? Syubhah tu. Pasal bukan yakin 100% benda tu haram. Nah, kita sangka benda tu halal ada berapa peratus? Ada 40% ataupun 30%. Maka sangkaan kepada yang haram tu lebih banyak daripada yang halal. Maka syubhah ni hukum dia haram di sisi ahli fiqh. Nah. Kemudian syubhah yang makruh. 50% kita kata halal, 50% lagi kita kata haram. Maka yang tu makruh. Nah. Kemudian kategori yang ketiga juga syubhah yang makruh, iaitu 60% kita kata halal ataupun lebih. Kemudian 40% ataupun kurang kita kata haram. Banyak yang halal daripada yang haram. Maka hak ni pun makruh. Nah. Dan pada pendapat ulama-ulama sufi daripada kalangan ahli tasawuf, semua tu haram. Tiap-tiap yang syubhah, no, hukum dia haram. Di sisi ahli fiqh dibahagikan kepada tiga kategori ni. Tiga kategori ni. Kenapa ulama tasawuf mengatakan syubhah tu haram? Karena benda-benda syubhah ni dia menghampirkan diri kita kepada perkara-perkara yang haram walaupun pada tangga makruh. Dia boleh menggelapkan hati kita, melemahkan ibadah kita. No? Bagaimana kita nak faham lemah ibadah kita? Mula-mula kena tanya diri kita, sekarang ni kita ahli ibadah yang kuat ke? Kena tanya yang tu. Ahli ibadah yang kuat di sisi kategori ahli fiqh yang paling lemah sekali, paling lekeh sekali, sehari dia merati la ilaha illallah 300 tiap-tiap hari. Kita buat tak? Kita sehari 100. Tu pun kembang hidung tak sangka. Habis daripada Selayang sampai Gombak. Habis kawan-kawan kita cerita. Sehari 100 saya selawat. Sehari 100 saya sebut subhanallah. Sehari 100 saya sebut zikir ni zikir. Tak masuk dalam kategori banyak. Maaf. Jadi kita bukan ahli zikir yang banyak, sikit. Pasal apa sikit? Pasal kita segan nak buat banyak. Pasal apa segan? Adalah benda syubhah yang masuk duduk dalam perut kita. Jadi kita kena kenal pasti adakah kita ni ahli ibadah yang kuat. Kena mengaku dulu. Kalau kita kata ya saya ahli ibadah yang kuat, mana bukti? Saya sembahyang sunat full semua. Sunat sebelum subuh 2 rakaat, sunat sebelum zuhur 4 rakaat, selepas zuhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat, sebelum maghrib 2 rakaat, selepas maghrib 2 rakaat, sebelum isya 2 rakaat, selepas isya 4 rakaat. Rawatib full. Berapa lama dah buat? 20 tahun. Pernah tinggal tak? Tak pernah. Bau boleh lah. Okey, kita tanya lagi diri kita. Okey, tahajud buat tak? Alhamdulillah. Buat. Berapa rakaat? Sembahyang tahajud alhamdulillah 12 rakaat. Witir berapa? Witir tak larat lah. Kadang-kadang 3, kadang-kadang 5, kadang-kadang 7. Tak larat nak buat sampai 11. Tu baru ada lah nama sikit-sikit. Jadi itu banyak. Dia ada satu masalah di antara hubungan kita dengan Tuhan. Kita lekeh tapi kita berasa diri kita hebat. Ni leceh. Kan? Kalau kita lekeh, kita mengaku kita lekeh, tak apa. Doa-doa kita pun menunjukkan kita lekeh lah. Apa doa kita? Allahumma innaka afun karimun tuhibbu afwa fa'fu anni ya karim. Oh ya Allah, engkau ni Tuhan yang mulia. Aku banyak dosa, maka ampunkanlah dosa aku wahai Tuhan yang mulia. Itulah tunjuk kita lekeh. Pagi ada istighfar kita, tengah hari ada istighfar kita, sebelum maghrib ada istighfar kita. Pasal apa? Pasal kita akui kata kita ni lekeh. Kita reti kata kita ni lekeh daripada segala segi.
ni tak ada masalah insya-Allah. Insya-Allah tak ada masalah, dia akan jadi orang yang dimuliakan oleh Allah Taala. Dia akan dijadikan orang yang mulia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama dia memandang tinggi orang yang macam ni pasal memang lekeh sungguh. Yang kedua masalah. Masalahnya apa? Kita lekeh tapi kita berasa kita hebat. Yang ni Allah Ta'ala murka. Baik. Jadi itu. Pasal apa terpaksa mengambil syubhat dan yang haram? Contoh dia syubhat. Saya beri dah tadi kan. Yang haram senanglah. Benda-benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa terpaksa ambil yang tu? Kerana bersungguh-sungguh dan berusaha dengan sepenuh tenaga tu. Tumpuan kita untuk mendapat harta dunia tu. Tumpuan kita untuk mendapat sumber kehidupan tu, dia menembusi roh kita, menguasai roh kita, menguasai hati kita. Kerana pada pemahaman pemikiran kita, kita perlu beri nafkah pada orang ramai untuk mereka puji kita, untuk mereka sanjung kita, untuk mereka muliakan mereka. Jadi benda yang kita buat tu untuk tontonan masyarakat sekeliling, jiran, pak mentua, mak ngah, mak long. Apabila mereka nampak kita, mereka kata, kamu berjaya. Pasal apa? Pasal kereta kita. Pasal apa? Pasal anak kita. Pasal apa? Pasal rumah kita besar. Jadi di dalam hati kita, pemikiran kita nak mendapat kepuasan, pujian masyarakat. Tu malakah pemikiran kita. Sebab tu kita pusatkan habis tumpuan usaha kita untuk cari kehidupan supaya kita jadi gagah di dalam kehidupan, berpangkat tinggi, besar dan sebagainya. Tu saja. Macam anak dara nak menikah. Dalam kepala dia penuh dengan khayalan. Nanti suami dia akan belai dia, nanti suami dia pasal apa? Pasal dia bergirlfriend dah 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun. Dia pun dah kenal, dah dating 17-18 kali kan. Kalau dia sakit kaki ataupun dia ada demam-demam sikit, boyfriend dia WhatsApp, how are you darling dah kan. Jadi pada fikiran dia, anggapan dia, lepas kahwin ni indah semua. Rupa-rupanya hujan, langit tak selalu cerah. Pasal apa? Pasal dia terpengaruh dengan khayalan. Dia tak tahu kata kahwin dia kena masuk dapur. Dia tak tahu kalau kahwin tu dia akan dapat anak. Lepas nak dapat anak teriak tengah malam, siapa nak bela? Dia tak tahu tu. Pasal apa? Khayalan akal dia dengan benda yang indah-indah. Hindustahi orang panggil kan. Sebab tu jadi 2 term nikah, 3 term nikah, 4 term nikah, lepas tu begitulah juga dalam kita mencari sumber kehidupan, khayalan kita, pujian orang. Tak mau nampak lekeh. Takut kena cela. Pasal apa? Pasal malakah pemikiran kita yang membuat kita jadi mulia, iaitu apa dia? Hartanya banyak. Yang membuat kita jadi mulia, iaitu dunianya hebat. Yang tu. Asal daripada sini. Asal daripada pemikiran yang macam ni, bersungguh-sungguh cari. Kalau tak boleh, nanyalah. Sehingga mana? Sehingga melibatkan benda yang syubhah dan haram pun kita ambil. Wal-'iyazubillah. Jadi apabila jadinya perkara ni, nak berubat dia sebenarnya teruklah. Tambah zaman pandemik Covid ni, banyak mak-mak di Shah Alam, Bukit Jelutong, kan, WhatsApp, telefon, ustaz minta nak tolong telefon. Pasal apa? Anak dah nak bunuh diri. Business drop. Dulu duk biasa naik Porsche, duk biasa naik LA Ferrari, kan, Mustang, mai kan. Sembang lagu lain, pakaian lagu lain. Sekarang business drop. Apa dia jadi? Apa nak jadi? Nak bunuh diri. Orang mengucap 2 kalimah syahadah. Waktu hari raya samping orang paling kemah lah, nak bunuh diri. Pasal apa nak jadi bunuh diri? Pasal malakah pemikiran yang saya cerita daripada awal tu. Kalau perkara ni lah dibentuk dalam pendidikan kita di sekolah dan sebagainya, anak-anak kita apabila gagal, dia akan bunuh diri. Tu nah.
Benda haram, benda syubhah, dia pun tak peduli, dia pun tak kira. Pasal apa? Pasal nak melayan nafsu-nafsu manusia untuk memuji mereka. Sebenarnya benda ni khayalan. Khayalan saja. Kita berkhayal. Bukan yang tu hakikat yang menyebabkan diri kita jadi mulia. Natijahnya apabila pemikiran yang macam tu pulun sungguh dengan dunia, sampai sanggup ambil benda syubhah dan benda haram, sampai sanggup tanam dalam tubuh badan kita untuk kita tunjuk kat Tuhan di hari akhirat sebab untuk kita masuk neraka. Macam orang yang bawa kereta, custom depan, immigration depan, saya bagi contoh banyak, sanggup dia bawa ganja, sanggup dia bawa ketung dalam bonet kereta. Sehari apabila immigration buka, custom buka, polis buka, ni apa dia? Macam itulah orang yang ambil yang syubhah dan yang haram. Berpunca dari pemikiran tadi tu. Kemudian ia terpaksa menjual harga dirinya dan air mukanya. Ni bukan cerita jadi pelacur ataupun GRO. Ni cerita kita menyembah kepada makhluk. Kita menghormati, mengagungkan orang yang tidak sepatut diagungkan kadang-kadang. Ada satu majlis waktu saya berumur 36-37 dulu kat Kelana Jaya. Orang yang mengundang saya tu nombor 2 besar dalam company mereka lah di Kelana Jaya. Saya duduk mengajar di masjid situ. Apabila mai sampai baiklah, sembang semua, dah kenal lama kan. Orang Pening dia buat lawak apa semua, projek besar-besar ni tuan-tuan pun projek besar sama mereka je, tapi mereka besar lagu lain. Kemudian adalah big boss mereka tu. Dia ajak saya protokol tu. Macam mana nak salam. Ustaz ni boleh cium tangan lah. Kita dengar-dengar tu. Bangkit balik lagi ikut malu. Kan? Belah lah tak apa dah tu. Saya nak balik. Kan? Kita nak cium tangan orang. Nak letak kepala kita di bawah dagu orang lain tu. Tuan-tuan kena peringat. Siapa depan kita tu? Harga diri kita tu. Anak-anak kita akan tengok. Bini kita akan tengok. Kalau ulama besar macam Syekh Nurdin tak apa. Pasal dia berhubung sampai akhirat. Dan dia akan doa untuk kita. Kalau takat dunia tu besar, buat apa? Sebab tu orang yang alim susah. Dia nak tundukkan kepala dengan protokol apa. Hormat bukan tak hormat, hormat. Seadab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita tengok wajah orang soleh, walaupun duit dia tak ada, kita cium tangan. Orang main imarah masjid, jalan lutut gaut, kan kecil manis, darah tinggi, bukan ada apa. Kain pun buruk. Susah lagi nak belah nak bini, tapi soleh. Kita cium tangan. Pegang tangan tu cium, dua-dua belah. Orang soleh. Baik. Dia ajarnya protokol. Tak apa kita sengam. Apabila main kawan tu, kan kita baca ayat kursi banyak. Pasal apa? Pasal orang kaya ni dia ada ego dia. Dia ada pemegang dia. Dia ada kalau yang tak kaki masjid lah. Orang yang tak soleh tu. Kalau bahasa kami ni orang panggil dia ada pemegang dia. Pemegang dia apa? Harta kekayaan. Aku heran apa? Aku banyak harta. Jadi pegang waktu tu dia dikemah. Macam orang berpangkat. Seperti sultan dan sebagainya. Aku heran apa? Aku raja. Tu pemegang dia. Takabur dia, pemegang dia. Pemegang tu dia jadi kemah. Aku ada tentera. Aku ada polis. Aku ada kuasa. Jadi kita orang biasa yang bergantung dengan Tuhan ni kena minta minta tolong Allah kalau nak berjumpa dengan orang lagu ni. Dan ada doa khusus yang Nabi tinggal. Ada amalan-amalan khusus yang ulama tinggal. Antaranya baca ayat kursi banyak-banyak. Baca pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Pelan-pelan baca. Sama ada waqah 9, waqah 10, ikutlah asalkan kita hadirkan makna dia tu. Jadi apabila orang tu masuk, Allahu Rabbi. Cuma saya tak nampak orang cium tapak kaki ya. Macam ni nya orang Islam dah. Kita tengok. Tu. Tak. Macam kok ni tak apalah. Kalaulah kita tundukkan kepala kita dengan sebab soleh orang tu, hampir dia dengan Allah. Allah Ta'ala akan pelihara kita. Allah Ta'ala akan turun keberkatan. Pasal kerana Allah. Tapi kalau pasal harta dia banyak, kita nak bodek, nak ambil sikit. Ni yang abang sini. Menjual harga dirinya.
dan air mukanya, maksudnya di situ. Kita tunduk kepala kita kerana nak ambil harta orang. Sedangkan semua kita mengaku dalam hati dan lidah kita harta perbendaraan alam milik Allah. Okey. Yang tu. Mai tang saya dak salam. Salam cara hormat. Ada cara salam dia kita hormat. Tunduk sikit sebab dia ada pangkat dia. Hargai. Setakat tu saja. Yang mana yang mengundang kita tu muka dah lain lah. Kan? Lah tuan-tuan tahu apa dia? Saya duduk tepi dia tu, Tan Sri tu. Sembang. Oh, bini dia orang baling. Nampaknya. Tu. Jadi kena jaga ni. Kalaulah kekayaan orang tu jadi kita kurun, jangan. Hormat dia sebagai hamba Allah, hormat dia sebagai makhluk Allah, beradab dia seperti mana yang diajar oleh Nabi. Tapi kalau nak lebih daripada hak Nabi, tak payah. Tu harga diri kita. Anak-anak kita ada. Begitulah juga dengan orang. Kalau orang nak hormat kita sampai macam tu, tak payah. Kalau kita ada kedudukan apa tak. Kita semua hamba Allah, makhluk Allah. Tuhan dah ajak dah disiplin kita sesama makhluk. Adab dia macam mana, guna yang tu saja. Baik. Oleh kerana ketamakan dunia, sampai kita jual harga diri kita dan ayak muka kita kerana nak mengambil sesuatu. Ada orang offer anak. Ni hak yang saya tahu dan saya dengar. Dan anak tu pun saya tahu. Offer anak. Kalau nak senang-senang tak apalah, bawa lah si ni, dia boleh teman-temankan sampai tahu tu. Ketika tu, waktu tu tak ada COVID lagi. Pasal apa? Pasal Malakah yang saya ceritakan tadi. Malakah awal tu. Rumah besar pasal apa? Nak orang puji, nak orang tengok, nak orang pandang. Pasal yang tu. Padahal tu khayalan saja. Lalu kata Imam Hatim Al-Asam, aku memikirkan firman Allah Ta'ala yang berbunyi, nak berubat hati kita, kena tafakur bi ayatillah, kena tafakur dengan ayat suci Al-Quranul Karim yang kita duk baca tu. Ayat dia surah Hud ayat 6. Allah Ta'ala firman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Maksudnya, dan tidak ada daripada suatu yang melata di atas muka bumi ini. Jadi semua makhluk yang ada di atas muka bumi ini, termasuk makhluk yang jenis melata, ulat, cacing, bahkan yang duduk dalam batu tu, kecuali rezekinya, rezeki makhluk tu telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dah jamin dah. Banyak mana. Allah Ta'ala dah tetap dah banyak mana. Jadi ayat ni jaminan umum, jaminan khusus Allah Ta'ala kepada sekalian makhluk. Ini ayat ni. Sama ada beriman ataupun tak, sama ada manusia ataupun binatang, ayat ni Allah Ta'ala jamin. Bahkan ada setengah perbahasan dalam ilmu tauhid yang membincangkan apa tu rezeki. Yang dimaksudkan rezeki di sini iaitu tiap-tiap benda yang melepasi makhrahat dan benda yang kita tanggung. Yang tu rezeki kita. Contohnya ayak ni. Ni rezeki siapa? Rezeki saya lah ni kot. Pasal saya nak buka. Kan? Banyak mana rezeki saya dengan ayak ni, banyak mana yang saya minum. Kemudian saya tinggalkan ayak ni di sini. Rezeki siapa pula? Duit siapa beli? Duit bukan rezeki. Duit rezeki tapi bukan rezeki kita. Tu. Diajar oleh Rasulullah SAW, rezeki kita yang hakikat dan rezeki yang nampak rezeki itu macam kita tapi bukan hakikat. Rezeki yang kekal, rezeki akhirat, rezeki pahala, waktu yang kekal. Nak kena faham ni dulu. Pada satu hari ada jiran hantar kat Nabi SAW hadiah sup. Apabila Rasulullah SAW datang, Rasulullah tanya Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, dah bagilah ke jiran tu? Ya Rasulullah. Kat jiran ni? Ya Rasulullah. Kat jiran tu? Ya Rasulullah. Rasulullah tanya habis sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya Rasulullah, semua saya dah bagi dah. Yang hak ni saja yang tinggal kat kita. Maka Rasulullah tengok Sayyidina Aisyah. Jadi Nabi nak ajak satu ilmu apa dia? Ilmu mengetahui hakikat yang sebenar. Yang Aisyah,
Sesungguhnya yang kamu berikan kepada orang tu, itulah hak kita. Itulah milik kita yang sebenar. Nabi kata, yang ni dak. Hak yang kita makan ni dak. Nabi SAW nak cerita rezeki yang sebenar. Tu. Jadi kita umat Nabi SAW kena ambil hak ni, kena faham yang ni, rezeki yang sebenar, rezeki yang kita sedekahkan, yang wakafkan, yang kita tolong madrasah. Tu rezeki kita. Yang tu akan bela kita. Rezeki yang kita makan, ya rezeki, tapi bukan yang sebenar. Macam ayat ni lah. Siapa awak keluar duit beli ni, rezeki yang sebenar dia dapat. Kerana apa? Bagi minum orang. Baik. Jadi yang diceritakan di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu rezeki yang khusus diberikan kepada sekalian makhluk. Apa tu rezeki? Yang kita makan lah. Kalau duit yang kita simpan dalam bank belum tentu kita makan. Belum tentu dapat kita guna. Mungkin hak anak, mungkin adalah kebaikan-kebaikan dia di situ. Ini yang Allah Ta'ala jamin kepada sekalian makhluk. Kemudian ada juga rezeki yang Allah Ta'ala jamin yang khusus kepada setengah orang. Iaitu Nabi SAW bersabda, talabul ilmi takaffuhullahu rizqahu. Orang yang menuntut ilmu ni, agama, Allah Ta'ala akan jamin rezeki dia. Jadi apabila kita mengaji ilmu agama, kita jadikan kita penuntut ilmu agama dengan syarat-syarat penuntut ilmu, maka akan ada satu lagi jaminan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang menuntut ilmu agama, Tuhan dah jamin dua rezeki. Kalaulah orang yang tak menuntut ilmu agama, hanya Allah Ta'ala jamin satu rezeki. Kemudian orang yang menuntut ilmu agama tu pula, dia beramal dengan ilmu dia. Apa yang dia mengaji, dia beramal, maka Allah Ta'ala jamin lagi rezeki dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa ni apa dia? Orang yang buat apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang, iaitu orang yang beramal dengan ilmu dia. Setiap kesempitan yang menimpa dia, Allah Ta'ala akan jadikan jalan keluar. Allah akan ilhamkan kepada dia jalan keluar. Macam mana nak buat, nak keluar daripada masalah ni. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan rezekikan kepada dia daripada sekira-kira yang dia tak sangka. Bantuan Tuhan rezeki akan mai daripada benda yang tak pernah diterbayang. Jadi orang yang beramal dengan ilmu, 3 dah jaminan Tuhan. Tambah satu lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. 4, orang yang bertakwa beramal dengan ilmu, Allah Ta'ala akan jadikan segala urusannya yusra. Kalaulah kita businessman, kita ambil pak ni, saya tak tahu kaya atau mana. Tu. Tak tahu nak habaq lah. Pak jaminan rezeki nak apa lagi? Jadi apabila kita memahami ayat ni, yang satu ni, maka aku pun mengetahui bahawasanya rezekiku di tangan Allah. Yang ni kena ajar di lidah kita. Apabila kita dapat rezeki, kena ajar. Pelan pun tak apa. Alhamdulillah. Kemudian kita turunkan ke hati kita, ingat, ini rezeki yang Allah Ta'ala takdirkan sejak azali. Orang macam ni dia akan berjaya. Dia buat pilah apa pun, bisnes apa pun, berjaya dengan mana Allah Ta'ala jaga dia daripada benda yang haram dan sebagainya. Allah Ta'ala akan angkat kedudukan dia. Ada apabila dia dipenuhi dengan kekayaan, kekayaan tu akan bela dia. Dah masuk Isya tuan-tuan, SOP kena jaga. Dah lagi? Sikit lagi dah. Baik. Kemudian kata mu'alif, dan telah dijamin oleh Allah Ta'ala rezeki ini dijamin, lalu aku hanya sibuk mengerjakan ibadat kepadanya. Dalam konteks Imam Hatim Al-Asam, dia ulama. Tu dia, kalau kita ada kerja, kita pegawai bank, kita budak universiti, kita budak kolej, kita ada benda-benda yang lain, maka kita kena kembangkan makna ibadah tu. Jangan kita sempitkan makna ibadah tu hanya duduk atas tikat sembahyang. Kita kembangkanlah. Kalau tidak, jenuh tuan-tuan. Macam mana dengan zaman kita? Kita mengaji kitab Al-Imamul Ghazali, kita duduk zaman lah, bukan duduk zaman Imam Ghazali. Kita kena syarah ikut zaman kita. Kalau tidak, nak buat macam mana?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman dia. Rasulullah tinggal sunnah tu kepada kita, kita hidup di zaman kita. Bagaimana kita nak gunakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kita? Itu kena ikut panduan para alim ulama. Dia ada teknik-teknik, cara-cara perbahasan dia. Ada sunnah yang adi, sunnah yang kebiasaan adat. Yang ni boleh kita tukar. Contohnya, kalaulah di suatu tempat kita ni, pakai jubah tu perkara yang mengaibkan ataupun menimbulkan fitnah, kerana pakaian jubah ni dipakai oleh orang-orang yang sesat, contohnya ahli-ahli tasawuf yang sesat, contohnya kan, pakai jubah ya orang akan kata ni pok sesat lah ni. Maka boleh kita tanggalkan jubah tu, kita tak pakai, kita ganti dengan pakaian setempat, walaupun seluk jin, pakai t-shirt boleh. Kadang pakaian tu adi, jumlah satu sunnah yang Nabi buat, tetapi dia berbentuk adat di tempat tu, boleh kita pakai di tempat lain, tapi sunnah Nabi lah. Yang tak boleh tukar ni macam langkah kaki nak masuk masjid, tu tak boleh tukar. Nak langkah kaki masuk tempat-tempat kuliah, kita langkah ke kiri. Lepas tu kita nak anggap kata tu sunnah, lagi tak boleh, kerana langkah kaki masuk ke tempat yang baik, langkah ke kanan. Yang ni kena faham. Jadi orang ibadat ni, kalau duk kira faham macam Imam Syaqi Al-Balkhi, Imam Hatim Al-Asab, pakat bonti habis universiti tu, habis rosak masyarakat. Kena perluaskan makna ibadat. Kita mengaji, kita bukan kos agama. Kita ambil kos apa dia? Construction. Kita ambil kos engineering. Maka kita kena ubah niat kita. Mengaji ambil kos-kos keduniaan ni untuk apa dia? Untuk bantu agama Allah. Sebab apa? Ni kalau tak kontraktor bantu tak jadi, tak boleh. Kalau harga pasaran 300,000, dah kita jadi engineer, turun sikit. Sedekah sikit tenaga kita, sedekah sikit ilmu kita yang kita ambil kat universiti. Tu orang ibadat dengan makna tu. Jadi Imam Hatim Al-Asam apabila dia tahu kata rezeki Allah Ta'ala bagi, hak Tuhan, maka dia tak bimbang pasal tu, dia tumpukan kepada ibadat dia. Kita pun macam tu dalam kehidupan kita. Ayah kena bantu anak dalam situasi sekarang. Kerana orang muda ni dia banyak fikir. Kalau saya duk jumpa orang muda, pagi tadi pun jumpa, kemarin pun jumpa orang Kuala Lumpur, pagi tadi orang Setapak, petang sikit mai orang BTSO, apa semua orang muda, orang 30-an. Semua nada serupa. Pasal apa mereka mai cari kita? Alhamdulillah lah, kalau zaman dulu mereka pergi disco, pergi hibur dengan kawan-kawan kerana nak selesaikan masalah mereka tu. Sekarang dah zaman kita ni mereka cari ustaz, mereka mai cerita. Masalah apa? Kadang-kadang ayah ni pun satu. Kan? Mak baik ayah tu. Dah keluar universiti, tak nak cari kerja, tak nak ni. Jadi duk beletak tu dia bengang. Bukan dia tak nak cari, lah tak ada kerja. Lepas tu dia pun buat sesuatu, nak uruskan hidup dia. Kerja lekeh lah. Bawa Grab ke, kan? Food Panda ke, dengan kelulusan dia kat luar negara tu, dia bawa Food Panda ataupun ni. Ayah pula, kau tak malu ke? Aduh, letih. Rezeki anak ni Tuhan jamin, biar dia usaha. Bagi semangat. Ayah tak kisah macam mana pun, rezeki janji halal. Gunakan kalimah-kalimah yang baik untuk anak kita. Pada zaman dah ni, zaman tuk-tuk ni. Pasal apa? Pasal yang dia buat tu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan pergi minta sedekah. Baik. Jadi soal rezeki nak dapat banyak mana tu Tuhan. Biar Allah Taala urus, biar Allah Taala buat kerja. Kita buktikan kata kita ni hamba yang kuat bergantung kepada Allah. Biar Allah Ta'ala kenal, biar Allah Ta'ala tahu hati kita macam tu. Baik, jangan duk bimbang. Kemudian, dan aku putuskan segala harapanku dengan selain daripadanya, daripada makhluk, daripada Allah. Yang ini dengan makhluk, jangan beri apa-apa harapan. Kerana urusan muamalah kita dengan makhluk akan berlaku, akan terjadi, akan terhasil pada ketika saat kita buat kerja tu. Apabila dia berpisah daripada kita, tidak ada apa harapan dengan dia. Nanti dia bagi kat aku projek, tak payah. Pasal dia pun dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengan Allah semata-mata. Ajak hati kita macam tu.
maka kita akan jadi hamba yang sebenar. Dua benda kita akan dapat. Allah Ta'ala akan limpahkan kemurahan dia kepada kita di dunia. Kemudian Allah Ta'ala akan limpahkan kasih sayang dia, Allah, kepada kita di syurga. Dua dapat. Habis masuk. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita sambung pada bulan depan pula. Faedah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma maghfura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya dah sembahyang sembahyang jamak takdim. Pasal malam ni saya akan pulang ke Kedah dan sekarang ni saya musafir. Jadi tuan-tuan sembahyanglah. InsyaAllah saya bergerak dulu. Wallahu a'lam.